dengan perbuatan. Maknanya bila hati kita sengaja nak melakukan satu perbuatan, ketika kita nak buat, itu niat. Orang berdiri menghadap kiblat, kemudian baca Allahu Akbar. Allahu Akbar tu dah perbuatan tu. Dalam hatinya ada kesengajaan yang dia nak solat. Itulah niat. Jadi niat pada hakikatnya serentak. Ada keinginan, ada kesengajaan dalam hati dan serentak. Dengan memulakan perbuatan yang nak dibuat itu. Itu hakikatnya. Jadi katalah kalau umpamanya sekarang kita kata begini. Oh nantilah bulan Ramadan saya nak niat pergi umrah. Itu niat atau bukan? Ramadan nanti saya niat bulan Ramadan depan saya nak pergi umrah. Itu niat bukan? Bukan. Niat itu mesti serentak dengan ini. Itu namanya apa tu ya? Bulan Ramadan depan, lepas ni saya niat nak pergi umrah. Itu niat Melayu. Ya, enggak salah itu keinginan ke, azam ke apa. Niat umrah, niat haji itu bila? Bila niat haji, niat umrah? Sekarang atau macam mana? Atau masa daftar atau macam mana? Non, di mikot tu. Di mikot tu lah. Kan orang tu mula pergi haji atau umrah tu kan bila dia dah pakai ihram. Sebelumnya mana? Dah pakai ihram tu kan? Niat dah. Itulah niat. Serentak, muktarinan. Hakikatnya itu. Niat itu. Puasa demikian juga. Sebab itu Nabi katakan, sebelum terbit fajar tadi. Hanya dalam puasa ada kelonggaran. Ya, ini boleh dia lakukan walaupun orang tu belum memulakan puasanya. Pertanyaannya, ibadah puasa bila bermula? Bila seseorang tu nak berpuasa, bila bermula? Mulanya. Bila bermula orang berpuasa? Kalau zaman nak berpuasa lah, bila bermula? Masa Sawal, sahur, start aja masuk fajar, Shadiq. Masuk subuh, itulah start puasa. Adakah orang start puasa pukul 2 pagi? Tak, ente masih boleh makan. Sebelum masuk waktu subuh, tu belum start puasa. Start puasa itu bila dah masuk waktu. Hanya dalam bab puasa ini, kita dibolehkan niatnya itu walaupun dah betul ngam-ngam. Kalau apa namanya solatkan tidak, solatkan masa kita niat solatkan masa kita berdiri, masa Allahu Akbar. Boleh sekarang kita niat nak sembahyang zuhur. Oh, saya nawa itu nak sembahyang zuhur nanti. Tak, niat itu mesti muktarinan. Serentak dengan lakam kata. Karena bermulanya salat itu Allah, masa Allah niat. Ingat yang dia nak solat. Jadi muktarin itu serentak bersamaan. Kalau tidak, ya itu namanya hanya keinginan lah, cita-cita. Nantilah tengah hari nanti saya nak sembahyang zuhur. Itu bukan niat. Sebab itu salat orang yang menginggau tidak sah sebab tak ada kesengajaan. Tak ada qasdun. Qasdun itu ada sengaja. Ada menginggau, kemudian orang mimpi menginggau, kemudian salat. Sah tidak? Pasal tidak ada? Tak ada niat, tak ada qasdun. Sengaja. Baik. Tentang niat, karena Nabi bersabda, karena ini berkaitan dengan ibadah, kan niat Nabi berpenasihat innamal a'malu, ada dua ya paling tidak. Innamal a'malu bin niat, satu bin niat. Kemudian Nabi bersabda lagi sambungannya wa innama likulli imri'in ma nawa.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ma nawa. Ini dua. Ini satu, ini dua. Yang pertama itu, ini maksud saya tentang peranan niat. Karena niat begitu penting. Ada dua perkara dalam hadis yang Nabi sampaikan ini. Pertama, innamal a'malu binniat. Hanya saja amal itu ada atau tiadanya, ya ini bergantung ada atau tiadanya niat. Bahkan pembeza antara amal A dengan amal B, walaupun dari segi zahir sama, pembezanya adalah niatnya. Orang yang tidak makan dan tidak minum bermulai pada malam hari hingga petang hari besoknya, belum tentu dikatakan puasa. Belum tentu sudah dikatakan siam. Karena niatnya ingin turunkan berat badan. Bukanlah puasa. Ini apa nih cik? Oh ini hadiah. Ini apa nih cik? Ini rasuah. Dari segi mata kasar zahir mana boleh kita bezakan? Orang ini bagi hadiah ke bagi rasuah ya? Tak nampak, tak ada perbezaan. Yang membezakannya yakni niatnya. Itu innamal a'malu binniyat. Salat zuhur 4 rakaat dengan salat qabliyah zuhur yang mungkin 4 rakaat ada tak bezanya. Salat subuh 2 rakaat, salat fajar 2 rakaat. Macam mana nak bezakan? Orang ni sembahyang subuh ke sembahyang apa ni? Tak ada bezanya. Pembezanya adalah niatnya. Itu satu. Jadi untuk menentukan, oh ini salat wajib, oh ini salat. Itu mana innamal a'malu binniyat. Sebab itu bila tidak ada niat, ya susah. Yang kedua, wa innamal likulli imri'in nawa, sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jika niatnya kerana Allah, maka dapat pahalanya daripada Allah. Bila niatnya bukan kerana Allah, ya tak dapat apa-apa daripada Allah. Jadi niat ni boleh menentukan perbuatan kita itu jadi amal yang kita akan dapat pahala, atau kita ia jadi perbuatan yang menyebabkan kita dapat dosa. Boleh. Hanya kerana niat. Saya nak beri contoh umpamanya. Ni makhluk bernama HP ni. Ni HP kan namanya. Kita jamaskan on-kan ke, off-kan handphone ke, boleh jadi dapat dosa, boleh jadi dapat pahala. Jangan kita fikir meng-on-kan atau meng-off-kan itu perbuatan yang remeh. Contoh. Katalah orang tua kita sedang sakit. Sedang sakit. Mak ke ayah ke sakit. Dan kita salah seorang daripada 6 adik-beradik anaknya untuk bergilir menjaga kan. Untuk ni 1 hari, 2 hari disulung di hospital, balik ke nombor 2, macam itulah. Bergilir-gilir. Dan saling memberi khabar lah. Lepas ini, kamu ya ni bang, lepas tu ni bang. Tiba-tiba kita, salah seorang daripada anaknya, off-kan kita handphone kita. Tujuannya, supaya tak dapat berita, supaya tak dapat dihubungi, supaya abang nanti bila tiba-tiba tak ada berhubungi, padan muka. Meng-off-kan handphone, tujuannya kan kita nak mengelak daripada bertanggungjawab kan. Dosa kita meng-off-kan tu. Meng-off-kan dia ada dosa dah. Meng-on-kan pun boleh jadi dosa. Wah, ini saya on-kan. Mana tahu tiba ada panggilan pula.
Pasal kawan tu sudah berjanji katanya malam nak keluar. Malam nak keluar. Ada 3 orang, dah ada kawan 3 orang nak keluar, nak enjoy malam ini. Nah, hehehe. Dan kata nak pagi. Mesej nanti tak tahu pukul berapa. Tak apalah, sentiasa on kawan. Tunggu. Jamaah meng-onkan itu dah dosa dah. Wah, hanya yang dilihat bukan kita, jari kita menekan ni makhluk ini. Niat kita apa? Tengok. Kalau perbuatan yang nampaknya perbuatan adat, menghidupkan handphone, mengaktifkan handphone, menonaktifkan handphone, kan perbuatan biasa sehari. Itu pun ada nilainya, ada penilainya di sisi Allah SWT. Karena niatnya, takkanlah seperti mana ibadah, puasa, solat. Tentulah penentunya adanya niat. Itu hati-hati itu, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Orang itu dikira puasa ke, dikira mogok makan ke, bergantung pada niatnya. Bila niatnya kerana tidak puasa, jatuhlah puasa. Jadilah puasa. Perbuatannya tak nak makan, jadilah puasa. Tapi kalau niatnya nak mogok makan, maka jadilah hanya sekadar mogok makan. So, niat adalah sangat penting. Terlalu penting. Sangat-sangat penting dalam agama ini. Baik, daripada, saya ulangi tadi, kesimpulan daripada izahir apa yang ada dalam hadis tadi, ulama berkesimpulan, saya terus simpulkan saja, bila puasa itu puasa wajib seperti mana puasa Ramadan, niat hendaklah dilakukan sebelum terbit fajar. Dan saya yakin bila katalah malam sebelum tidur tak ada niat untuk puasa esok hari pun, baru niat semasa makan sahur itu pun sudah memadai dan sah puasanya. Tak biasanya lah pukul 4:30 atau kalau sekarang katalah pukul 5:30, pukul 5 bangun malam. Tiba-tiba bangun malam untuk makan. Ya pastilah itu bukan breakfast lah tu. Pasti bukan kodok dinner dia. Dia pasti nak makan sahur dan bila niat makan sahur, esok nak puasa. Itu wajib. Masa niatnya yakni sebelum terbit fajar. Puasa fardu. Ima puasa fardu itu yakni puasa Ramadan, ima puasa qada dan puasa-puasa fardu yang lain. Kafarat kata apa. Adapun puasa sunat, dan hadis yang kedua tadi, harus hukumnya, bukan sunnah atau bukan wajib, harus hukumnya, niat itu dilakukan walaupun tidak daripada malam hari. Syaratnya daripada malam hari hingga katalah hingga pukul 9, 6 minit ini, katalah kita belum makan, belum minum, bermula pada malam hari tadi. Daripada malam hari tadi, daripada sebelum subuh hingga saat ini, belum makan, belum minum. Kemudian tiba nak makan. Makan apa hari ini ya? Hari ini cekodok aja. Cekodok. Karena mungkin tak selera, tak suka. Tak apalah, kalau itu aku puasa lah. Boleh. Terus saja niat berpuasa, sambung aja lah. Jangan makan, jangan minum, jangan lakukan kamu nyatakan puasa hingga petang nanti. Tiba masa buka, sah puasa kita dapat pahala. Itu yang dari yang kedua tadi. Tidak semestinya malam hari. Atau sebaliknya begini.
Sebenarnya malam tadi sudah makan sahur. Nak puasa hari ini. Nak puasa. Tapi puasa sunat, puasa hari ini kita dah puasa. Dah hingga pukul 9 lebih ini. Tengok kawan semua keluar ke belakang, makan pula. Kita pun pergi, apa peristiwa ni? Nasi lemak. Iya, lemak. Nasi lemak kukus, sedap, Yun. Iya, katanya. Tengok, saya habis 2 bungkus ni. Makanlah kalau itu. Sila. Tidak pesat jadi masalah, boleh makan. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis kedua tadi. Ketika tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada makanan? Aisyah bilang, ada ya Rasul. Ini khais nih. Nabi makan, walha Nabi berpuasa. Masa itu. Ini ceritanya tentang harus ya, bukan mesti mana yang boleh maksudnya. Tidak berdosa begitulah. Jadi tentang niat, kalau tentang niat, jika puasa itu puasa wajib, puasa fardu, niatnya mesti sebelum terbit fajar. Tidak boleh selepasnya. Tidak sah. Tapi jika puasa itu puasa sunat, niatnya tidak semestinya pada malam hari. Boleh dia berniat walaupun sudah pukul 9 pagi umpamanya. Dengan syarat dia belum makan, belum minum, bermula daripada sebelum fajar. Itu niatnya. Tentang makan tadi, berbuka tadi, jika orang itu berpuasa sunat umpamanya, sudah ada niat, pasang niat daripada malam hari, sahur lagi. Tiba-tiba, pukul 10, tengok kawan makan dan sedang, macam mana dia makanlah, ya sila. Tidak ada. Ya, silakan. Puasa? Asal Anda belum makan dari malam. Itu syaratnya. Tapi kalau tengah hari sudah pekena. Kenapa? Iya. Itu syaratnya. Sebab ya, kalau pagi pun diharuskan, sedangkan dia terpaksa menahan lapar selama 10 jam lagi, takkan dia sudah menahan lapar 13 jam? Kan katalah kalau sebelum maghrib, kata berapa jam sudah katalah? Katalah pukul 5 lah. Pukul 5 atau pukul 6. Daripada pukul 6 pagi, 12 jam kan? Belum makan, belum minum. Syaratnya ya. Kemudian, nasi ini, tapi aku puasa lah. Tunggulah 1 jam lagi. 1 jam setengah lagi, kemudian sila. Puasa sunat. Puasa wajib, tidak boleh. Puasa sunat tadi boleh. Puasa wajib pun boleh. Ramadan umpamanya. Malam hari sudah sahur. Tahu esok Ramadan mesti puasalah. Puasa fardu apa? Tak makan. Entah macam mana, tiba-tiba adalah kematian. Ada berita kematian, terpaksalah dia kena pergi takziah dia duduk di air hitam, kemudian pergilah ke daripada kayu hitam ke kayu hitam, jauh tu sampai situ pula puasa Ramadan pula dari musafir. Jauh tu. Dah kira musafir. Anda diberi pilihan. Mau teruskan nak buat puasa Ramadan itu hingga petang. Sila. Kalau nak berbuka pun. Sila. Tapi kena. Qada. Hanya mana yang lebih utama? Agak-agak puasa ataupun sambung teruskan puasa. Karena itu Ramadan, atau memilih berbuka. Masa itu dah waktu asar dah, sampai kayu hitam dah. Dari air hitam ke itu dah asar. Asar.
Yalah singgah pasal rehat kan. Singgah pula kat bazar Ramadan. Salah siapa kan situ? Beli. Mana yang lebih afdal? Nak berbuka karena diharuskan berbuka karena musafir, atau nak teruskan puasa Ramadan, tunggulah waktu untuk berbuka. Yang tahu mana yang afdal yakni yang empunya diri. Jika yang empunya diri merasa bahawa jika aku puasa tidak mengalami apa-apa masalah, tidak berat, tidak susah, antasumu wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Tapi jika nak puasa juga rasa dah tak larat dah. Pegang steering pun jatuh. Punyalah lembek. Dah start engine, tak berjalan kita. Rupanya tekan minyak pun tak. Nak jalan pun. Berbuka lebih afdal. Jadi kalau dalam keadaan itu, jangan tanyalah ustaz. Ya, saya selalu kata begitu. Tidak semua masalah itu kena tanyalah ustaz. Tidak. Yang tahu yang punya diri. Rasa-rasa mana yang bagi saya? Saya lebih mana? Kalau saya puasa agak larat atau tidak? Oh, saya larat. Puasa lebih baik. Tapi saya kalau kena puasa juga, tak larat nih. Mengantuk satu hal, lemah satu hal. Tekak macam nak. Oh, maknanya susahlah, harus. Maka berbuka lebih baik. Walaupun waktu itu mungkin masa berbuka tinggal. Itu bukan soalnya, yang tahu yang punya diri. Macam jamaah sakit lah, kemudian tak boleh berdiri, tak boleh duduk, tak boleh ini. Kemudian macam mana ustaz, saya sakit lah, tak boleh, macam mana nak solat ustaz? Ya kena berdirilah, berdiri tak boleh ustaz. Kalau tak boleh duduklah, duduk tak boleh. Duduk tak boleh, pinggang sakit. Ya kalau itu menelentang lah. Melentang ada bisul. Kalau dah macam itu, jangan tanyalah ustaz. Fikahnya sudah serahkan, mana yang paling mudah, yang paling memungkinkan bagi orang itu saat itu. Begitulah maksudnya. Agama ini mudah sebenarnya jamaah sekalian. Jangan disusah-susahkan, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Jangan disusah-susahkan, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Tuh kesimpulan awal ya. Jadi kesimpulan awal, mudah, tadi dua hadis tadi saya tahukan. Pertama tentang niat, bila masanya. Yang keduanya ini tentang harus atau tidak berbuka. Walaupun pada awalnya telah berniat berpuasa. Hanya saja ulama mujtahid berbeza pendapat tentang hukum niat ini. Apa hukum niat ini? Atau apa kedudukan niat dalam beribadah ini, dalam puasa ini? Dalam puasa. Asy-Syafi'i disampaikan ini apa ya? Saya suka sekali memberikan pendapat satu masalah ini, beberapa pendapat. Jika ulama beri pendapat, saya akan berikan ke semuanya. Bila ada masalah yang ulama saya berbeza pendapat, saya sampaikan semuanya. Saya tidak akan menyiapkan satu sehingga seakan-akan saya memaksa jamaah memilih yang satu itu saja. Saya tidak begitu. Sesuatu yang ulama berbeza pendapat, sampaikan ke semuanya. Itu saya ingat cara yang bijak, cara yang bertanggung jawab dalam belajar. Imam Syafi'i, apa kedudukan niat dalam puasa ini? Syafi'iyah, niatus saum inda Syafi'iyah laisat sartan li saum. Niat, menurut Imam Syafi'i, niat itu bukan syarat bagi berpuasa. Bal hiya ruknun. Tapi ia rukun. Dia rukun, bukan syarat.
Tahu ya apa beza rukun dan syarat ya? Itu dalam pelajaran fikah tuh. Karena dalam fikah sudah diajar tentu. Rukun apa, niat apa ya? Oke lah, katalah macam sholat, rukun katalah berdiri, baca fatihah, ruku, itu rukun. Kalau syarat seperti mana berwudu, kan, mada iblat, menutup aurat. So apa bezanya rukun dan niatnya? Rukun ialah bukan niat dan niat adalah bukan rukun. Rukun dan apa? Rukun dan syarat. Bezanya? Kedua-duanya ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaannya, kedua-duanya adalah sesuatu yang menjaga satu ibadah itu sah. Ada syarat, ibadah itu sah. Tak ada syarat, ibadah tak sah. Ada rukun, ibadah sah. Tak ada rukun, ibadah. Itu persamaannya. Perbezaannya, yang syarat itu, yakni di luar ibadah tersebut, sementara yang rukun termasuk ibadah tersebut. Contoh, Al-Fatihah adalah rukun solat. Dan ia bahagian daripada solat tersebut. Betul? Kan Fatihah, berdiri, rukuk itu bahagian daripada solat. Wudu, menghadap kiblat, itu bagian solat atau tidak? Bukan, kan di luar. Itu bezanya. Jadi Imam Syafi'i melihat, niat itu rukun. Rukun. Sementara bukannya syarat. Wa yajibu tajdiduha likulli yaumin syamu wala budda min tasbitiha aw lailan qabla fajri. Apa konsekuensinya? Karena ia rukun, maka niat berpuasa mesti diulang-ulang, tajdid, diperbaharui tiap malam. Artinya, puasa hari ini berdiri sendiri. Mesti ada niat berdiri sendiri. Kan ini rukun. Esok masih puasa lagi. Ada niat lagi berdiri sendiri. Begitulah. Karena ia rukun. Tiap malam sebelum fajar, mesti memperbaharui niatnya. Walau min awali waktin, wa sholatil maghrib, lau waqa bada lailan ma yunafis saum. Li'anna som yaqabinah walail. Walaupun dilakukannya tak kiralah asal malam hari sebelum fajar. Boleh dilakukan sebelum tidur, boleh lakukan bangun tidur pukul 3, boleh dilakukan sebelum, yang pasti sebelum fajar. Tapi hendaklah tiap malam. Mesti diperbaharui. Wasamul fardhi kasumisai Ramadan, sebelum kafarah, sebelum nadar. Termasuk ini puasa fardu ya. Ini cerita puasa yang wajib. Seperti itu Ramadan, puasa kifarat, puasa nazar, puasa qadha. Ini puasa wajib nih. La budda fihi min tadbitin niat lailan. Wajib. Memperbarui niat tiap malam pada malam harinya. Tidak boleh siangnya. Ma'ta'yin bi ayyakula biqalbi. Ingat bahwa esok nak lakukan puasa apa. Oh, esok ingat Ramadan lah. Oh, esok karena nak puasa apa, nazar lah. Niat itu tempatnya dalam hati ya. Bukan di lidah. Bukan di mulut. Maknanya bukan talafuz. Sebab talafuzun niat, ini pendapat yang kuat, ya ini tidak ada. Nabi tidak pernah melafazkan niatnya kecuali dalam ibadah haji. Ibadah haji, begitu Nabi pakai pakaian ihram di miqat, Nabi laungkan niat niatnya itu. Labbaik Allahumma hajjah. Itu ihram haji. Labbaik Allahumma umrah. Itu niat umrah. Teruslah baca talbiyah. Tapi tak tahulah niat kita, niat haji, ihram haji, niat umrah, biaya panjang sehingga susah nak mengingat. Pakcik makcik susah nak menghafal. Nawaitu an akhruma. Wah, pening.
Coba ajar yang pendek saya yang Nabi ajar. Labbaik. Haji nak apa buat apa ni? Oh, nak buat umrah. Labbaik Allahumma umrah. Sudahlah. Sebab dia nak buat haji tamattu. Kan? Nak buat haji tamattu kan umrah dahulu. Maka begitu masuk tanah haram di mikot, niatnya niat umrah kan? Labbaik Allahumma umrah. Sudah. Terus talbiyah. Yang wajib apa? Saya nak buat ifrad. Oh, kalau begitu kena niat haji lah. Macam mana niat ikhram haji ini, tuan? Oh, labbaik Allahumma hajjah. Dah. Saya ingat kalau hanya 3 patah kata itu yang diajar, tidak ada yang tidak boleh menyebut. Tak perlu baca buku. Hanya labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma hajjah. Tapi karena panjang sangat, itu jadi lupa. Nah, yang dilafazkannya itu hanya ini. Salat Nabi tidak melafazkan niatnya. Niat salat Nabi tak lafazkan. Puasa Nabi tak lafazkan niatnya. Sebab niat itu a'malul qalbi. Dalam hati ingat yang saya nak puasa karena Allah, ya sudah. Jadi tak ada kena mata kaji dahulu sebelum sahur mata kaji. Niat itu kan mesti mata kaji namanya ya. Coba jamaskan betul-betul ya. Ini dalam kitab Akhta'ul Musallin, Al-Qaulul Mubin. Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Tahdhirul kitab was sunnah. Katalah ya, ini lidah, ini alisan ya, alisan. Lisan talafuz kan. Kemudian hati. Tadi katakan niat ni letaknya di mana? Niat. Di hati ya. Sekarang katalah lisan melafazkannya. Sedangkan niat itu kerja hati. Ambil satu contoh, katalah orang nak sembahyang zuhur umpamanya. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin. Apa? Mustaqbilal qiblati. Adaan. Apa lagi? Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah. Adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Katakanlah kalau yang dikata niat itu yang dilafaz. Dan niat itu berarti ya. Berarti. Sekarang begini jamaah sekalian. Agak-agak kan biasanya orang ditanya, kenapa kamu lafazkan? Oh, lafazkan itu untuk membantu hati gitu ya biasanya. Kita lafazkan niat itu untuk membantu hati. Itu biasa. Sekarang kalau tujuan untuk membantu hati. Apa kata? Apa jadi jika kata orang tu nak solat zuhur, hati niat nak solat zuhur dah. Ingat yang ini zuhur pukul 2 apa? Pukul 2. Dah hati meniat nak sembahyang zuhur. Hati niat zuhur. Tapi lidahnya menyebut usolli fardul asri arba. Allahu akbar. Ingat ya, ini contoh. Sini sebut asri tapi hati agak-agak solat zuhurnya sah atau tidak? Sah. Sah. Sebab ini sekarang hati niat nak solat asar. Wah, dia nak solat zuhur tu. Kan? Orang ini nak solat zuhur pukul 2. Tah macam mana dia ingat asar? Hatinya. Dalam hati yakin dia nak sembahyang asar. Walhal itu waktu zuhur dan dia pun nak solat zuhur. Hanya silap. Niat dalam hati silap ya. Jadi yang silap dalam hatinya nak solat apa? Asar. Sedangkan semestinya solat lidahnya menyebut betul. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Kalau begitu jika berbeza.
Yang di lidah lain dengan yang diambil kira yang mana? Yang hati. Jadi kalau itu macam mana lidah membantu hati? Betul tak? Kan yang dikira di sini. Sini betul, betul. Kan? Sini salah, salah. Walaupun sini betul. Sini salah, walaupun sini betul, salah. Sini betul, walaupun sini salah, betul. Sini betul dan sini betul, betul. So, maksudnya lalu untuk apa dilafazkan tadi? Nah, ini karena tidak ada dalil daripada agama ya, jadi saya ingin jelaskan menggunakan coba fikih itu. Saya itu tidak dilafazkan. Sebab niat itu nih kan dipanggil rukun qalbiyah, kan? Amalan qalbiyah. Yang tahu hanya yang mempunyai diri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tak payah dilafazkan lah. Karena memang tidak ada contoh. Ini tak payah dah terhidang tiba-tiba dah mata kaji dahulu. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri Ramadan. Apalagi kalau kita agak sedikit apa ya? Agak sedikit ambil berat. Puasa bahasa Arabnya apa? Wab dia. Soma kan? Soma. Mudhari' yasumu. Masdarnya syam. Yang satu saum. Betul? Masdarnya ada dua kan? Siamun boleh, saum pun boleh. Di dalam Al-Quran, dalam bahasa Melayu sama. Siam maknanya puasa. Saum pun puasa juga. Dalam bahasa Melayu sama. Tapi dalam Al-Quran, penggunaan kalimat siam dan saum ini berbeza. Penggunaannya. Siam itu digunakan pakai untuk puasa yang kita kenal tuh. Menahan diri daripada makan, daripada minum, bermula daripada tabiq fajar hingga terbenam. Itu makna siam. Menahan diri daripada makan, minum, dan perkara yang membatalkannya. Adapun saum, itu maknanya menahan diri daripada bercakap. Ini dalam Al-Quran. Maryam, alaihissalam, ketika dia balik daripada uzlahnya, membawa bayinya, Isa alaihissalam, Maryam sudah tahu, nanti pasti Yahudi akan tuduh macam-macam. Ini bayi luar nikah lah, ini Maryam buat jahat lah. Allah dah beritahu dah kepada Maryam, itu dalam surah Maryam. Nanti bila ada orang Yahudi tuduh kamu macam-macam lah, kamu dituduh berzina lah, ini anak luar nikah lah, kamu tak payah jawablah. Sebab kalau kamu ceritakan siapa sebenarnya anak kamu, mereka pasti tak akan percaya. Kan katalah Maryam cerita apa bagi aku anak, ceritanya begini-begini. Mana ada orang percaya? Perempuan punya anak, tak ada suami. Dan dia bukan perempuan jahat. Setelah Maryam dinasihat oleh Allah, jika kamu dituduh macam-macam, jangan jawab. Diam saja. Suruh anak kamu menjawab sendiri. Katakan pada Yahudi, inni nadhartu lirrahmani sauma. Saum. Aku bernazar kerana Allah yang Maha Pengasih bahwa aku akan saum. Saum di situ maknanya tidak bercakap-cakap. Puasa tak cakap itu saum. Dalam Al-Quran maksud saya penggunaan Al-Quran. Kalau siam, kutiba alaikumus siam. Difardukan atas kamu berpuasa, maknanya puasa yang kita kenal itulah. Nah, kalau kita katalah gunakan ini katalah penjelasan ini, kemudian kita kaitkan dengan niat yang dilafazkan tadi. Nawaitu sauma ghadin an adai fardisari. Maksudnya apa tu? Kalau terjemahan ikut apa ni? Nawaitu sauma ghadin, bukan siama. Sengaja aku
nak puasa tak cakap besok hari. You start aja. Setah aja terbit fajar. Ada istri tanya, pagi ini nak pergi mana? Petang nanti nak buka apa? Walhal hari itu dia kena mempengerusikan meeting. Macam mana anda? Ada tugas untuk tiba-tiba sudah nawaitu sauma. Sengaja aku puasa tak puasa, menahan diri pada tak bercakap. Siap menahan diri pada perkara yang batalkan itu lah. Ini penggunaan dalam Al-Quran. Jadi, ya, itulah. Karena memang sepatutnya tak payah dilafazkan, dilafazkan. Sekali dilafazkan pula malah, lah, sudahlah. Jadi seeloknya memang tak payah dilafazkan lah. Niatnya untuk juga. Macam mana boleh membantu hati? Niat yang hati betul, ini salah mengucap, betul. Niat hati salah, yang diucap betul, salah. So, lalu apa fungsinya yang di sini tadi? Itulah hakikatnya. Qasdus sai'. Sengaja nak melakukan satu perbuatan berserta dengan mula pekerjaan tadi. Niat itu kerja hati. Hanya itulah. Masanya Imam Syafi'i mesti tiap malam. Walaupun tidak, walaupun di tengah malam. Tiap harinya, tiap malam mesti, karena niat adalah rukun. Ini bila difahami sebagai rukun. Ini bagi puasa yang wajib, yang fardu ya. Adapun sunat tadi sudah jelaskan. Yang sunat boleh. Bahkan tadi, lepas asar pun boleh baru ni. Oh, kalau begitu saya puasalah, pasal tinggal 2 jam lagi. Syaratnya belum pekena, tengah hari belum pekena. Pekena, ya pekena lah. Kenapa? Kalau tengah hari dah pekena dah. Hanafiyah, madhab Hanafi, al-qadrul kafi min ayyalami qalbi annahu yasumu kadza wa yusannu lahu ayatalaffadhu biha waqtu qabla kulla yawmin ba'da ghurubi syamsi ila ma qabla nisfin nahar. Madhab Hanafi, bahwasanya niat itu yakni hendaklah hati tahu. Nih. Hati hendaklah tahu, sedar bahwa dia akan berpuasa besok hari. Penegasan Imam Hanafiyah menyatakan bahwa niat itu memang betul-betul kerja hati. Hanya beliau termasuk yang menyetujui bahwa wa yusannu lahu ayatalaffadhu biha, dan diharuskan, dibolehkan, eloklah dilafazkan. Itu Hanafi. Elok dilafazkan. Niat tadi. Oh, ya Allah, dengan namamu ya Allah, esok aku akan berpuasa. Keranamu ya Allah, esok aku akan berpuasa. Niat ini mesti dengan, kalau dilafazkan mestikah dengan bahasa Arab agaknya? Mestikah dengan bahasa Arab jika orang ingin melafazkannya? Tidak ya mas sekalian. Kalau jamaah katalah orang Argentina pun boleh dengan bahasa Argentina. Cuma agaknya bunyi dia. Ya, gitu. Masanya yakni pada waktu bermula daripada terbit matahari hingga sebelum ini. Hingga sebelum fajar. Jadi lama. Ini bagi sebuah puasa fardu. Bila puasa fardu, Anda boleh meniat bermula terbit matahari. Maknanya ya maghrib sudah boleh. Oh, esok sana berpuasa hingga sebelum fajar. Adapun jika puasa sunat, kata Imam Hanafi, masa niatnya yakni bermula pada terbenam matahari, katalah besok mau berpuasa, niat puasanya tunggu nanti matahari terbenam, terus
hingga qabla nisfin nahar, sebelum tengah hari besoknya. Sebelum tengah hari besoknya. Ini Hanafi. Artinya, seperti mana dikatakan Pak Haji tadi, kalaulah lepas asar baru nak niat, ikut Hanafi, tidak boleh. Ini Hanafi. Sahaja. Hanafi sahaja. Jika puasa sunat, puasa fardu tak ada perbezaan. Tak ada perbezaan. Mesti dimulakan, dilakukan sebelum fajar. Malikiyah, bahwa niat itu bukannya rukun, tapi niat itu syarat. Maliki, niat itu bukannya rukun, tapi syartun li sihhati shaum ar-rajih. Dia adalah syarat sahnya puasa. Wa amma niyatu taqarrub ila Allah Ta'ala fahiya mandubatun fala yasikhu shaum fardhan kana aw naflan biduni niat. Dan tidak sah puasa seseorang itu sama ada puasa fardu atau puasa sunat tanpa niat. Itu sudah jelaslah. Wa tadbid indana fil faridah nafilah sauna ala hasbi ma qadamna fi asl madhab ala ashabi Malik wal Madinah. Man yara tadbid wajiban fi kulli latin min kulli safarin wajiban fi safar wal hadar. Hanya bezanya tak kiralah puasa wajib atau puasa sunnah. Tabyidun niat. Niat pada waktu malam ini adalah satu kemestian bagi madhab Maliki. Tak kira puasa itu sunat atau puasa wajib, nafilah atau faridah. Nafilah itu suatu sunat, faridah itu wajib. Tabyid, niat pada waktu malam itu mesti. Nah, tengok kan berbeza ini dengan yang tadi. Jadi tak kira puasa sunat pun niatnya kena malam hari. Malikiyah. Malikiyah. Yajibu niat ta'yinul manwi bikau nafilan. Iya sama seperti yang terjadi di atas. Wajunun. Hanya yang menariknya begini. Karena niat itu keperbuatan hati kosdon, sengajaan. Ya, mana asal orang melakukan perbuatan dengan sadar itu mana ada niat. Orang buat sesuatu dengan penuh kesadaran itu maknanya ada niat. Tapi kalau orang buat sesuatu tanpa sedar itu mana tak ada niat. Contoh orang buat sesuatu tanpa sedar karena dia sedang tidur. Orang buat sesuatu karena majnun. Itu mesti tak ada niat lah. Tapi kalau orang sedar melakukan sesuatu, sedar yang dia nak buat sesuatu, itu sebenarnya sudah sah dikira niat. Dikira niat. Dalam hati itu ya, itu kerja hati. Niat adalah hamil lazimah. Adapun hadis Hanabilah, Hambali, niat itu adalah lazim. Lazim itu sesuatu yang mesti. Dia tidak menyebutkan syarat atau rukun. Beliau hanya menyebutkan lazim. Lazim itu satu yang mesti ada bagi puasa. Tidak sah puasa tanpa niat. Masanya malam hari, min ghurubi syamsi ila tunil fajr. Seperti mana Abu Hanifah tadi. Masa niat itu bermula terbenam matahari hingga terbit fajar. Malamnya lah. Maknanya waktu isya itu orang dah boleh niat dah. Sehingga ada setengah masjid. Lepas tarawih biasanya imam akan tuan-tuan sekalian mari kita nawaitu, soma qadir sama dia. Ya, kalau maksudnya kalau niatnya orang itu mulai itu sudah sah. Di lafaznya tadi hanya disukai kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah. Amma idza kana shaum naflan, adapun apabila puasa itu puasa sunat, fatasihhu niyatu naharan qabla zawal. Jika puasa itu puasa sunat, bolehlah sah puasa itu walaupun puasa niatnya di siang harinya. Dengan syarat dia belum makan, belum minum bermula daripada sebelum fajar atau melakukan perkara yang membatalkan puasa. Wa yajibu ta'yinul manwi min qadri Ramadan ghairihi kama tayyibun niyatul faidah wa tayyibun niyat li kulli yawmin sawan kaunus Ramadan, seperti mana madhab Syafi'iyah
Hambali pun menyatakan wajib hukumnya niat itu setiap hari, setiap malam. Jadi kalau puasa Ramadan ada 30 hari, ya mana puasa niatnya pun 30 kali ya. Jadi kena setiap ingat apa sepanjang Ramadan, likulli yaumin, bagi tiap-tiap hari. Sawa'un shaum syahri Ramadan, yakni pada bulan Ramadan. Itu kedudukan niat menurut pendapat mereka. Hukumnya yang pasti mereka mengatakan yakni kesimpulannya boleh samakan, kira kata sama ada lazim ke, fardu ke, syarat ke, kesimpulannya sama. La yasihhus syam bidunin niyat. Itu kesimpulannya. Nak sebut itu rukunkah, nak sebut itu syaratkah, nak itu suatu yang mesti adakah, kesimpulannya sama. Bahwa puasa tidak sah tanpa niat. Itu kesimpulannya. Dan itu disepakati oleh keempat mazhab tadi. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Walaupun mereka ada sedikit berbeza dari segi memandangnya, itu istilah fiqhiyah saja. Artinya begini itulah, yang kalau ini dilihatnya sebagai rukun, yang mesti dibuat, kalau tak buat tak sah. Kalau ini sebagai syarat, ya kena dibuat, kalau tak buat pun tak sah juga. Oh ini suatu yang pasti, yang mesti dibuat, kalau tak buat pun tak sah. Kan sama, hanya mereka nampaknya berbeza istilah. Tapi kesan hukumnya sama. Konsekuensi hukumnya sama, yakni puasa wajib ada niat. Tidak ada niat, puasanya tidak sah. Dan niat itu penting kedudukannya untuk membezakan satu amalan. Amalan A, amalan B, ini jatuh apa nih? Kan pembezaan niat. Kita tak boleh bezakan, ini orang sedang mogok makan kah, sedang puasa. Susah. Supaya berbeza, ada niat. Dan seorang akan dapat pahala kerana niatnya. Bila niatnya kerana Allah, ya pahala daripada Allah. Bila niatnya bukan kerana Allah, ya tidak dapat apa-apa. Dan seterusnya. Tuh, ya mas sekalian, dua hadis dalam buku ini yang berkaitan dengan niat, walaupun sebenarnya ya hadis dengan niat bukan hanya dua ini saja. Nah, banyak sekali ada yang berkaitan dengan niat ini. Tapi dalam buku ini hanya ada dua, kesimpulannya seperti itu. Tapi kalau jamaah baca mungkin hadis-hadis yang lain, akan dapat pengajaran yang lain. Gitu. Saya hanya menjelaskan kesimpulan daripada dua hadis dalam kitab ini yang berkaitan dengan niat. Itu saja yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah SWT. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah, insyaallah kelas hadis yang akan datang adalah pada 1 bulan Mac ya. Hari Ahad pertama bulan harapan. Tapi sebelum itu jumpa juga Ustaz minggu depan hari Ahad ya, Asmaul Husna dan juga tazkirah kematian. InsyaAllah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara menunggu Ustaz Anzaruddin sampai, boleh sambung balik apa nama dia, breakfast di belakang tu. Nasi lemak saya rasa banyak lagi belakang tu ya. Silakan.